Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini sangat special sebab kita dua orang saja, Be. So, macam biasa, saya kenalkan diri walaupun dah kenal saya. Saya dah famous. Saya Afiq Ikhwan. Dan saya Azmi Nabil. Okey, Be, kita berdua tak apa. Seorang lagi dia pergi Thailand. Tak tahu dia buat apa. Tinggi urut dah. Tak tahulah aku. Tapi dia ada urusan kerja beritahu aku. So, dia beritahu last minute tapi tak apa, aku faham. Kita format kita biasa 3 orang. Tapi hari ni 2 orang. Dia tak kekok sebab yang paling handsome aku lagi. Okey, Be, aku tak nak jam ke topik. Kita ada 2 topik. Pemindahan subsidi yang famous di media sosial sekarang, di TV-TV. Dan satu lagi diskaun PTPTN. 2 isu yang menarik. Tapi sebelum kita jam, aku nak tanya kau, aku tengok bola tak? Aku tengok. Kau tengok bola tak? Aku tengok, cuma aku tak tengok lah game Malaysia lawan India tu. Kau tengok tak? Aku tengok Malaysia lawan India tu. Tapi dalam game Malaysia lawan India, aku tak tengok Malaysia menang maksudnya. Malaysia menang tu memang highlight besar lah. Tapi isu Padang yang tiba-tiba rosak. So apa pendapat kau tentang Padang tu? Ibu siap lah. Betul-betul. Apa buat kata dekat dalam post TMJ pun dia cakap done kan. Tapi tak nak komen lebih. Okay. Aku tak nak komen lebih lah. Tapi aku sangat bangga dengan TMJ. Aku sangat bangga lah. Dia bukan jilat apa. Straight forward. Aku jarang jumpa orang yang tak incas. Dia bukan orang yang bertanggungjawab. Tapi dia ambil tanggungjawab ni. Dia explain terus bahawa ini kontraktor yang diguna waktu Stadium JDT. Dan Padang ni rosak. Dan dia bagi reason kenapa. Sebab guna terlalu awal. Sepatutnya bagi tempoh 3 bulan atau 6 bulan. Dia ambil tanggungjawab tu. Kalau aku jadi dia, bukan tanggungjawab aku diam je. Betul. Tapi seorang yang ambil tanggungjawab. Not bad lah. Satu pujian lah tu dia. Satu pujian. Okay. Okay. Aku nampak kita macam kekok sebab 2. Biasa 3. Tapi tak apa. Kita be santai. Nice. So, Be, isu pemindahan subsidi ni bahasa mudah lah. Pemindahan subsidi yang diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa kau faham tentang subsidi sebenarnya? Saya gender lebih. Apa subsidi? Subsidi ni secara gendernya, apa yang aku faham subsidi ni ialah sebenarnya bentuk bantuan ya. Bantuan yang diberikan oleh kerajaan kepada rakyat. So adalah kalau dalam cerita Mamat Khalid tu ada apa subsidi lembu lah, subsidi kambing kan. Betul. Kalau dulu Usop Bicar suka cakap apa, tengok teman tak ambil subsidi kan. Ni cerita zombie kau pisang kan? Zombie kau pisang dekat 5 tu lah. Okey. So subsidi adalah pembelanjaan kerajaan yang kerajaan tanggung kepada rakyat. Okey, faham Be. Baik, tapi aku nak setuju sikit subsidi untuk pendengar di luar sana. Subsidi ada 3 bahagian untuk korang semua tahu sebenarnya. Subsidi ada 3 yang kerajaan selalu guna. 1, subsidi barang. 2, subsidi tunai. 3, subsidi pukai. Subsidi barang ni macam contoh kita minyak lah kan. Yes, macam minyak, benih padi, baja, itu subsidi barang, fokus kepada barang. Dan minyak pun sama juga. Minyak kita tak letak dia barang sebab kita letak dia pukai. Sebab semua orang boleh dapat. Semua orang boleh dapat. Subsidi untuk barang ni dia spesifik sikit. Kalau benih, orang yang petani yang dapat. Yang kerajaan bagi. Subsidi nelayan lagi, kerajaan bagi. So itu, kita nak faham. Itu subsidi barang. Yang kedua, subsidi tunai. Bahasa mudah, apa subsidi tunai? Subsidi tunai ni bantuan kerajaan. Yes, bantuan kerajaan. Contoh paling simple yang dikatakan next budget ni, maybe Afiq pun boleh dapat STR, sumbangan tunai rahmah RM500. Harap dapat lah. Dulu ni aku tak dapat tu. Tapi dah kali ni aku harap dapat. Itu betul apa yang Nabil cakap. Konsep dia sangat simple. So subsidi nombor 3 adalah subsidi sangat famous itu. Subsidi pukai, beras, minyak. Ini je ada masalah. Subsidi ni yang ada masalah. Sebab subsidi ni tak fokus. Dia semua orang boleh. So kerajaan banyak habis duit kepada subsidi ni. Sebab apa? Sebab kerajaan menyatakan bahawa yang dapat subsidi ni orang kaya pun dapat. Tapi poin paling penting dalam subsidi pukai ni, golongan yang bukan rakyat Malaysia pun dapat. Betul. Warga asing pun boleh beli minyak, warga asing pun boleh beli beras. Ada yang menyatakan lah. Aku tak tahu idea dia okey tak. Ketua Pemuda UMNO, Akmal Nasir. Akmal Nasir nama dia? Akmal Nasir. Akmal Saleh kan Akmal Nasir? Akmal Saleh. Apa Akmal Nasir orang lain? Akmal Nasir Timbalan Menteri, Akmal Saleh. Okey, Akmal Saleh dia Ketua Pemuda UMNO. Dia menyatakan bahawa dia dalam statement dia menyatakan bahawa subsidi beras ni patut diharamkan kepada warga asing. Bahasa mudah, tak boleh bagi tu. Warga asing ni beli. Itu yang dinyatakan. Tapi direspon balas oleh, aku lupa siapa individu tu, di kalangan NGO, respon balas bahawa menyatakan bahawa warga asing pun juga manusia. Tak boleh nak alang mereka dari segi beli beras. Betul. Itu masalah. Okey, Be. Kita nak jom lebih detail, lebih mendalam tentang subsidi, peralihan subsidi ni, Be. So, peralihan subsidi ni, Be,
adalah bahasa mudahnya peralihan subsidi adalah T20 kepada M40 B40. Itu je untuk kita faham. Maksudnya subsidi kepada T20 dialihkan kepada M40 dengan B40. Tapi dalam kita membincangkan peralihan subsidi ni, masalah paling besar mekanisme. Apa? Cara dia macam mana? Macam mana cara untuk kita buat peralihan subsidi ni? Sebenarnya bagi aku lah, boleh aku sentuh balik bab subsidi pukal? Boleh. Okay. Silakan. Subsidi pukal ni sebenarnya maybe ramai yang tak faham kot apa subsidi pukal ni. Subsidi pukal ni macam Hafiz cakap, dia semua orang dapat. Dan kali ni apa yang kerajaan nak buat ni, dia nak buat satu perubahan macam Hafiz cakap. Subsidi yang mana subsidi tu dibawa keluar daripada poket orang kaya, T20 lah kita cakap. Sekarang ni depan ni maybe ada term baru kan. Betul. Betul. Daripada T20 dia nak bawa subsidi yang pukal ni daripada poket T20 kepada poket B40 dan M40. Sebab dia supaya lebih khusus kepada, kalau tak sebelum ni tengok yang kaya pun dapat, padahal yang patut yang beri keutamaan adalah kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang memerlukan. Macam orang kaya, kenapa orang kaya masih memerlukan nak beli minyak paket? Ya. Sedangkan dia dah ada duit, hang boleh pakai olive oil. Ya, betul. Ya, betul. Confirm kau nak pakai olive oil, kenapa kau mesti nak ambil minyak orang apa? Minyak orang yang susah lah. yang RM2.5 apa semua tu kan. Sama juga, itu sebab apa yang kerajaan nak buat ni, dia lebih kepada dia nak bawa keluar daripada poket T20 tu, T20 tak dapat nak, macam mana cakap, bahasa ganas tu, menjarah subsidi kepada orang lain dan beri kepada memang betul-betul yang memerlukan. Okey, clear baik. Aku setuju. So mekanisme ni macam mana kerajaan nak buat? Mekanisme ni, kalau kau tahu Popik, dia sebenarnya mekanisme ni dia lebih kepada kita kena kenal individu ataupun keluarga yang paling susah untuk kita dapat. Kalau ingat tak sebelum ni YB Rafizi dia ada bawa keluar satu apa, padu. Sistem padu. Sistem padu tu aku tak faham sangat lah. Okay. Popik tahu sistem padu dia macam mana. Okay. Kau perangai macam Aiman lah. So kau sub kat aku. Okay, bagi aku explain. Sistem padu adalah sistem, bahasa mudah lah, pengumpulan data secara total. So dia mengumpulkan data. Bahasa full padu ni sebenarnya lah pekalan data utama. Itu padu. So masalah kita dalam kerajaan ni, kita nak fokus subsidi bersasar. Kalau kita nak fokus subsidi bersasar, kita tak ada data yang jelas dan padu, tak nak tercicir. Contoh kalau kita guna sistem lama, B40 diukur oleh apa? B40 diukur oleh pendapatan keluarga anda. Maksudnya pendapatan anda atas 4,000, anda dah buat M40. Betul. So dalam sistem padu, apa aku faham, dia tak detail lagi, tapi dalam sistem padu dia more kepada pendapatan boleh guna. Pendapatan yang dah ditolak dengan semua pembelanjaan fake yang anda buat. Contoh, belanja tetap yang anda buat, bayar rumah, bayar kereta, bayar kos anak pergi sekolah lah, bayar kos fixed cost yang anda tak boleh ubah, itu tanggungan anda. Yang tanggungan lah. So itu semua dalam sistem tu. So kat situ nak ukurnya, dan dekat situlah sistem padu ni take time. Because untuk kita buat untuk hampir 3 juta rakyat Malaysia ni dalam masa yang ringkas, tak boleh. Susah. Dia take time. Tapi kita faham, fasa pertama adalah fasa data. So lepas fasa data, yang masalah dengan mekanisme ni adalah macam mana peralihan duit tu. Adakah kita guna cara lama? Cash is king. Cash is king tu kerajaan yang dulu lah. Ya, itu cara lama. Betul. Dia direct cash. Direct transfer, direct cash. Itu satu subsidi bersasar yang boleh awak kata apa, diguna pakai jugalah, direct cash. Ada orang kata bahawa kita guna IC lepas ni. Sebab apa kita guna IC lebih senang, sebab semua orang ada IC kan. Betul. So tak perlu kau nak buat kad baru lah kan. Ya, betul. Dia macam sistem My50. Pas My50 yang untuk LRT, untuk MRT, untuk bas tu. Dia direct IC tu. Guna IC terus. Tak payah nak guna kad baru lah. Kalau kad baru, tebal kau wallet lagi. Ya, betul. Lepas tu subcon lagi kepada orang lain. Ya, betul. Kita tahu. Kau markup lagi kan? Markup lagi. Itu aku agak sokong dengan cara tu. Tapi kita faham kenapa benda peralihan subsidi ni berlaku. Sebab oleh hutang negara Malaysia. Negara Malaysia hampir 1.5 trilion jadi umum dalam belanjawan dalam minggu lepas. Hampir tu. Dan kita belanja subsidi lagi banyak dari tahun ni. Betul. Tahun lepas kita hanya belanja 13 bilion. Sebenarnya subsidi. Dia ada perubahan sikit. 13 bilion tu anggaran sebenarnya. Okay. Tapi sebenarnya jumlah sebenar yang dibelanjakan tu adalah lebih.
Kalau nak tahu Lebih 3 bilion. 67.4 bilion kot seingat aku. Kalau salah boleh betulkan. Betul. Sebab itu sebenarnya 13 bilion tu hanyalah anggaran saja. Tapi kos sebenar dia tahun lepas adalah 67 bilion. Oh, Nampak tak? Dia lagi meningkat dua kali ganda lebih banyak. ya. Itu masalahnya. Kita banyak spend kat subsidi. Dan kita banyak spend dekat subsidi ni sebab apa? Sebab kita nak kawal kos hidup rakyat lagi. Kita nak kawal apa lagi? Kita nak jaga kebajikan rakyat lagi. Betul. Banyak benda yang kita nak make sure kan rakyat tu hidup yang selesa. Tapi untuk kita faham subsidi ni, contohlah aku peniaga. Aku peniaga nabe peruncit lah. Aku dapat subsidi daripada kerajaan untuk jual dengan nabe dengan harga yang murah. Betul. Tapi aku mesti jual pada harga RM40 dan kerajaan bagi RM15. Nabe kena bayar berapa lagi? RM25. Itu je. Aku mesti untung. Untuk korang faham apa, aku sebagai pengeluar ni, pekilang atau semua pekilang pengeluar ni masih untung. Yang sakitnya kerajaan. Dia kena bayar benda ni pula. Betul. That's why lah masalah kita nak ada peralihan subsidi ni. Kita nak jump pada peralihan kepada bahasa mudah ya, bukan peralihan subsidi sangat. Ni term yang Datuk Seri suka guna. Sebenarnya subsidi bersasar. Dia guna term yang berat-berat lah. Berat sangat. Okay, babe. So, kita jauh yang lebih spesifik babe, tentang peralihan subsidi. Aku nak tahu juga kau punya kefahaman. Subsidi ni, kenapa semua kerajaan, semua negara hampir keluarkan subsidi ni? Maksud aku, Thailand pun ada keluarkan belanjawan subsidi dia. Malaysia pun ada, US pun ada. Betul. Semua ada, semua negara hampir ada. Kenapa dia tak biarkan rakyat dia ni go pada free market yang sebenar kan? Yang real. The real gameplay sebenarnya. Kenapa nak ada orang tengah ni? Sebab pandangan aku simple. Kau, sini saya katakan kau nak hidup. Kau baru macam Popik. Kau umur berapa Popik? 24. Kau nak hidup dengan keadaan yang kalau katakan orang kata fresh graduate, gaji 2,500, 3,500 kan. Kau nak hidup kat dalam ibu kota yang belantara konkrit gila ni. So kau rasa 3,500 tu adakah dengan pure kapitalis ataupun pure free market? Pure free market tu, adakah kau mampu tampung dengan 3,500 tu? Adakah kau dengan 3,500 tu kau boleh hidup dengan free market yang real punya? Real agak susah sebenarnya. Susah kan? Sebab kerajaan perlu mengeluarkan subsidi untuk bantu rakyat. Sebab antara tugas kerajaan juga adalah memberikan bantuan juga kepada rakyat. So kalau rakyat dalam keadaan yang memang susah, macam contoh, kalau tak ada subsidi, aku rasa harga petrol pun dah naik, harga minyak masak pun confirm naik, beras confirm cakap lah, beras lagi confirm naik, dia akan ikut free market punya price kan. So kau rasa dengan keadaan yang memang harga tak menentu apa semua, lepas tu tiba-tiba kau akan gaji 3,500 yang memang tetap, kau nak kena spend ni, tiba-tiba bulan depan kau spend lebih kalau tak ada subsidi. Itu sebab kerajaan nak tak nak dia perlu bawa keluar subsidi untuk bantu rakyat. Sebab kalau tak ada subsidi, rakyat susah nak hidup. Aku setuju dengan kau. Tapi kita bahas lebih dalam ni ya. Adakah kerajaan patut spend pada subsidi lebih banyak atau naikkan gaji progresif? Okey, kita faham. Gaji progresif adalah gaji yang di-spend oleh contoh aku company A. Dia macam sistem ramah. Yang mana volunteer company nak buat. Contoh company A, aku volunteer untuk naikkan gaji pekerja aku semua. So kerajaan nak bayar kat aku. Bagi inisiatif atau bagi apa tu orang panggil? Hadiah lah. Token lah untuk company aku ni. So macam tu. So sekarang ni kerajaan spend dekat subsidi. Cuma aku nak bahas dalam ni, adakah patut kerajaan go kepada gaji progresif lebih daripada subsidi? Maksudnya subsidi secara pukal ni untuk ni dikurangkan. Subsidi bersasar tu aku tak ada masalah, bukan saya bersalah. Subsidi barang, subsidi wang tunai tu boleh go ahead. Betul. Subsidi tunai tu. Tapi subsidi pukal ni dia terlalu bazir bagi aku. Dan maksud kurangkan, adakah perlu ni soalan yang aku tinggalkan. Adakah perlu kerajaan fokus pada gaji progresif berbanding subsidi secara pukal? Aku rasa dia tak adalah dia lebih perlu kepada gaji progresif. Sebab dua-dua ni ada timbang taranya. Sebab kalau contoh, kalau kau katakan kau nak kerajaan fokus kepada subsidi bersasar kan, dia pun mengambil masa yang lama. Isu gaji progresif ni pun mengambil masa yang sangat, bukan term yang sangat singkat. Tapi pandangan aku, dalam satu masa yang sama, dia kena dua-dua. Dan gaji bersasar ni, bukan gaji bersasar pula, subsidi bersasar ni pula, bagi aku punya pandangan, dia boleh dilaksanakan dalam masa yang sangat tak ada terlalu tempoh panjang tau. Macam isu gaji progresif ni bagi aku memang panjang sebenarnya. Kita nak kena
buat tu buat ni, betul tak? Betul. So itu aku setuju dengan point kau. Clear cut. Tapi dia gameplay ni masih lagi dalam benda ni masih lagi dalam peringkat fasa pertama, fasa data kan. Kita tak tengok lagi macam mana pelaksanaan dia, macam mana ada tercicir tak, ada golongan yang susah tapi kerajaan tercicir tak. Itu paling kita risau, paling kita takut. If benda tu berlaku, apa plan backup dari kerajaan, daripada kerajaan. So okay, kita nak mau pada detail subsidi ni. Subsidi ni benda yang dibahaskan oleh semua orang. Dari semua podcast saya mantan subsidi. Bukan podcast je, even kat warung pun bawa pasal subsidi. Subsidi lembu, Subsidi minyak. Subsidi minyak, subsidi kambing. Kan ini aku faham. Dan aku faham juga kenapa kerajaan fokus subsidi besar. Kalau kita fokus pada subsidi pukai, kita politik. Aku bukan politik, Nabi orang politik, aku bukan orang politik. So apa untuk semua orang faham? Aku faham kenapa kerajaan fokus pada subsidi besar. Fokus utama kerajaan adalah untuk mudahkan, untuk lagi menguntungkan. Kedua, untuk dari segi politik mileage. Maksudnya, kenapa kerajaan fokus subsidi besar? Dia lebih rasa sebenarnya. So maksudnya lebih macam you direct bagi bantuan, menunjukkan you orang politik yang function. Macam contoh macam BRIM. BRIM ialah subsidi besar. Betul. Orang kenal Najib bosku adalah sebab BRIM je. Betul. Sebab dia direct. Sedangkan dia hapuskan subsidi pukal, dia pergi pada BRIM. Benda sama je sebenarnya. Cuma dia nampak mileage kepada dia. Nampak dia ingat Najib, ingat BRIM. Kan? Betul. Konsep yang sama. So sekarang ni konsep yang sama juga. Sebab orang politik nak tak nak, orang politik kena show off. Kena diingatkan bahawa kau perform. Betul. Untuk mereka kekal sebagai kerajaan. Itu je. So side yang bagus, subsidi besar is bagus. Tapi poin kedua yang aku nampak sebagai orang politik, mereka perlu menyelah mengguna subsidi besar sebab dia lebih merasai. Sebab rakyat pun bagi pandangan aku, kenapa macam Najib dia bawa keluar BRIM kan. Sebab rakyat ni bagi aku, even aku rakyat, aku lebih senang nak teringat dengan orang yang memberi. Daripada aku dapat merasa macam gaji aku naik kan. Dia macam tak dapat, macam cakap, dia tak ada materialistik yang aku dapat tau. Ya, walaupun sebenarnya kau memang dapat rasa, tapi kau rasa macam tapi aku tak dapat duit yang diberi oleh kerajaan. Ya, betul. Itu sebab bila orang bagi, macam kerajaan dulu, dia bagi BRIM, orang semua seronok dengan benda tu. Sebab orang rasa macam benda tu adalah satu bantuan. Satu macam orang panggil, kerajaan ni memang betul-betul function sebab dia bagi aku duit. Sedangkan banyak lagi benda yang dia boleh buat. Dia boleh naikkan gaji ke apa. Tapi sebab itu ciri-ciri manusia. Manusia ni dia memang suka kepada benda yang materialistik. Benda yang boleh nampak depan mata dia, memang benda tu nampak. Itu yang dia nak. Ya, betul. Itulah sebab tu zaman zaman Mahathir buat KLCC, benda fizikal. Dia nak benda macam tu. Zaman bosku Pak Lah yang buat MRT. MRT Bosku. So dia nak benda yang fizikal, benda orang nampak. Sebab faham political mileage kan. Semua orang nak go pada political mileage mereka. Kemenangan mereka dalam next election. Semua nak jauh itu. So, baik, aku tak nak buang masa. Kita dah bahas isu subsidi ni sangat detail aku rasa. Baik, ada something yang kau nak add on lagi? Yang kau rasa rakyat kena tahu tentang subsidi ni? Aku rasa kalau rakyat kena tahu subsidi ni sebenarnya dia ada macam ada kaitan dengan ideologi politik sebenarnya. Okey. Kalau sebelum ni kita selalu duk cakap, ini disclaimer lah apa yang aku pernah dengar pada orang cakap. Orang selalu cakap Malaysia ni takkan menerima ciri-ciri sosialisme. Betul tak? Okey, betul. Tapi kalau kita tengok sebenarnya, pemberian subsidi ni adalah berkait rapat dengan sosialis. So kalau katakan Malaysia bukan negara yang sosialis, dia akan go on dengan full free market. Betul. Tapi sebenarnya kita ni tak nak mengaku kita ni sosialis. Tapi sebenarnya kita dah mengamalkan dah sikap-sikap sosialis tu sebenarnya. Kita mengharapkan bantuan kerajaan. Kita mengharapkan orang kampung cakap, teman tunggu subsidi tak dapat-dapat. Aku setuju dengan kau. So sekarang ni kita memang more kepada tu. More salah kepada kerajaan. Apa-apa salah kerajaan. Apa salah kerajaan. Sedangkan kita dah cakap kita takkan berkompromi dengan geng-geng sosialis ni. Tapi sebenarnya kita pun dah mengamalkan konsep sosialis tu sebenarnya. Itu. Okey, tak apa. Kita faham. Malaysia dah jam ke sana. Tapi untuk kita shock ringkas tentang subsidi, reason pertama kerajaan, aku simpulkan dan bagi ringkas, reason kenapa sebab hutang negara dah naik. Hutang negara dah 1 trilion. Kita dah belanja subsidi terlalu banyak. Dan subsidi kita spend dah hampir 40% kenaikan berbanding tahun lepas. Itu dah. Sebab tu kerajaan nak fokus subsidi besar yang lebih menguntungkan dan lebih menjimatkan kos. Betul. Dan tak didapat, maksudnya subsidi ni tidak diguna oleh golongan-golongan yang tak patutnya. Sebagai contoh, golongan T20 yang banyak duit je, yang kaya, maha kaya, golongan warga asing.
So itu straightforward kerajaan nampak aku tu. So kita nak jump benda yang famous sekarang ni. Benda ni orang kata apa, agak kontroversi bagi aku. Agak kontroversi sebenarnya. Dia isu PTPTN, diskaun PTPTN. Dia pelik sebab dia satu ni, aku tak suka benda ni. Aku tak tahu, aku lebih jujur lah podcast ni. Aku sangat jujur. Podcast ni ialah Khalid Nordin. Dia mengumumkan bahawa PTPTN, diskaun PTPTN tak diteruskan. Dalam sebulan atau 3-4 minggu sebelum bajet diumumkan. Okey, Khalid Nordin umumkan bahawa ni tak akan diteruskan. So, apa-apa awak bincang dengan Datuk Seri Anwar selaku Menteri Kewangan dan Perdana Menteri. Okey, aku point of view aku tak ada Khalid Nordin ni. Aku macam pelik sikit. Kau seorang Menteri Pengajian Tinggi. Lepas tu dia lepas tangan macam tu. Ya, dia lepas tangan aku macam apa ya kau fikir ni? Kau level menteri ke level apa ni? Kau bukan level pegawai ICP kan? Kau macam, aduh, aku macam, tolonglah Khalid Nordin. Aku harapkan Khalid Nordin ni berubah lah. Aku sangat jujur pada diri aku dah. Aku harap Khalid Nordin ni ambil tanggungjawab. Dia melibatkan masalah mahasiswa. Go ahead. Dan satu lagi pasal Khalid Nordin. Khalid Nordin, tak salah aku, dia macam sokong zero policy tu. Maksudnya orang kena bayar yuran dulu sebelum belajar. Zero balance policy. Zero balance policy. Jadi buat dekat Universiti Melaya. Khalid Nordin sokong. Tak salah aku. Dan Datuk Seri Anwar, dia buat umum dalam belanjawan tu bahawa tak ada universiti yang boleh halang untuk mahasiswa masuk tanpa bayar. Maksudnya mudahkan mereka. Mudahkan kerja mereka. Mudahkan mereka. Walaupun mereka masuk tak bayar yuran lagi, mereka boleh register. Straightforward. Datuk Seri highlight dalam belanjawan dia punya speech. Dan benda tu macam ada orang kata apa, perbezaan pendapat antara Menteri Khalid Nordin dengan Perdana Menteri. Dengan Menteri Kewangan sendiri. Yes. So, okay. Kita jump pada PTPTN diskaun ni, be. Ringkas, short and sweet, be. Kau rasa apa Datuk Seri ni buat ni gimmick ke? Betul-betul? Aku rasa betul-betul lah sebenarnya. Betul-betul kali ni. Sebab kalau aku perasan, lepas je Khalid Nordin umumkan benda tu, kau perasan tak dekat Twitter ke kat mana semua kena serang gila-gila babi. Sampai apa benda-benda yang 2013 apa yang Datuk Seri bawa pun orang duk ungkit dengan ada wali pun terpalik, semua Twitter ada wali, semua orang tahu. Betul. Betul. Semua orang tengok. Dan aku rasa dia bila dah ada pressure daripada rakyat, sebab aku nampak ni lebih kepada satu sekadar macam eksperimen tau. Okay. Dia nak tengok bila aku buat ni apa reaksi rakyat. Bila rakyat tengok, baru dia rasa macam nak tak nak, dia kena U-turn balik. Betul. Dia kena U-turn balik, dia kena buat balik diskaun tu balik. Sebab kalau tak buat diskaun tu, aku rasa dalam belanjawan ni confirm kena tembak kau-kau. Bukan daripada pihak pembangkang saja, daripada pihak penyokong kerajaan dengan mahasiswa sekali. Dia satu benda, mahasiswa kalau mahasiswa tembak, mahasiswa akan terus jalan, habis kan. Dia apa? Anwar apa buat benda sama dulu. Anwar buat benda yang sama. So kena balik lah. Okay. Baik. So kenapa kerajaan go pada diskaun ni, be? Pandangan aku simple. Sebab kau tahu, untuk pinjaman ni, kita tahu setiap pinjaman perlu dibayar hutang. Jangan tipu lah kalau kita bukannya berada pada zaman yang macam pinjaman tak perlu bayar hutang apa semua. Tapi aku pandang bila dia buat diskaun ni lebih kepada, kita tahu student ni bukan orang yang senang. Kebanyakan yang student-student ambil PTPTN ni, aku tahu bukan orang-orang yang memang daripada T20. Sebab kalau T20 diorang ada yayasan PAMA kan. Ya, Papa dan Mama. Yayasan diorang. Beza dengan orang M40, orang B40 yang memang betul perlukan PTPTN untuk sambung belajar. Dan bila diorang dah keluar daripada universiti, aku tahu tak semestinya kau dapat gaji yang besar. So kau nak tak nak kau kena ada diskaun. Dan sehingga aku PTPTN pun dia ada buat satu inisiatif. Kalau katakan dia macam lulus banyak, bukan lulus banyak, dia CGPA 3.5 ke atas. 3.5 ke atas dia boleh tukar kepada jadi beasiswa, betul? Betul. Tu yang orang kata golongan-golongan yang selesaikan masalah akademik dia. Okey. So untuk kau tahu tentang diskaun ni, untuk senang untuk explain. So kerajaan bayar, kalau contoh aku ambil PTPTN, aku bayar penuh atau separuh aku dapat diskaun 10%. So satu lagi, kalau aku bayar auto debit dalam akaun bank aku dapat 15% diskaun. So, kenapa kerajaan buat benda ni? Masalahnya adalah 51% daripada peminjam yang tak bayar hutang PTPTN dia. Peminjam culas tau. Ya, culas lah. Kita faham lah kan rakyat Malaysia kan. Tapi kita kena faham bahawa seorang individu yang pinjam duit, dia kena bayar balik. So, 51% tu, amount berapa banyak? Amount dia sebanyak 2.8 bilion.
2.8 bilion. Yes. Uish. Yang kerajaan kena tanggung sebab kau tak bayar hutang. That's why, ni masalah BTPTN. Kalau kau tak bayar, macam mana kau nak bagi peminjam kat orang yang future pula? Orang seterus nak pinjam. Betul. Sebab duit ni sebenarnya rotate. Dia daripada kau bayar balik dan kat tu aku bagi orang lain pinjam pula. Semua orang boleh dapat benefit ni. Dia macam bank lah. Kan? Yes. That's why lah kerajaan go pada inisiatif ni. Dan kalau kerajaan go pada inisiatif ni, fokus dia adalah untuk cepatkan. Fokus dia adalah untuk cepatkan pembayaran tu dan lagi cepat orang bayar, lagi cepat orang lain boleh dapat BTPTN. Lagi cepat duit tu boleh rotate. Yes. Pergi sana sini kan. Yes, betul. Itu masalah dia. Dan kalau kerajaan go pada diskaun ni sebenarnya merugikan. Personal aku merugikan. Sebab aku bagi diskaun dengan amount yang kau tak dapat. Kau lah tak bagi faedah. Lepas tu kau bagi diskaun pula. Kau rugi ni sebenarnya. Tapi tak apalah. Rugi pun rugi. Yang penting aku dapat sikit. Dia lebih kepada macam contoh satu kit untuk orang bayar. Ya. Kalau dulu sebelum ni kerajaan, aku tak tahu benda ni masih teruskan tak. Macam dulu zaman bosku. Zaman bosku kalau siapa tak bayar tak boleh keluar negara, betul tak? Ya, betul. Apa kena blacklist. Betul. Aku tak tahu zaman sekarang dah tak diteruskan. Aku rasa tak diteruskan tak sekarang. diteruskan kan dengan benda macam ni. Tapi bila kita tengok daripada segi ni, baru kita faham kenapa benda ni perlu buat macam tu. Sebab aku faham Poppy dah explain. Apa yang dia explain tu aku faham. Sebab kalau katakan duit tu tak dibayar balik, macam mana orang lain nak rasa? Ya. Kau dah ambil hak orang lain. Ya. Dah dikira ngambil hak orang lain, betul. Itu masalah dengan BTPTN. That's why lah. Dan kerajaan go pada ni aku rasa merugikan, tapi kerajaan nak balik 2.8 bilion dia tu. Dia nak balik. Kalau aku tak push ni, takkan aku nak panggil ke mahkamah. Aduh. Lagipun dia takkan dapat 2.8 bilion aku rasa. So, Lepas persen-persen diskaun tu. Ya. Dia akan dapat sikit lagi. Tak sampai bercecah hutang yang dia bagi tu. Itu masalahnya. So, isu BTPTN ni, dan aku harapkan Datuk Seri tak respon pasal isu BTPTN ni. Tak, aku rasa tak ada statement daripada Datuk Seri go pada belanjawan tu. Kat belanjawan dia terus letakkan. Tapi dia ada highlight satu, hutang wajib dibayar. Ya. Ya, itu. So, benda ni dibincangkan dekat Semidah agak baik. Dia macam tak seronok because waktu belanjawan 2024 yang dibincangkan, kerajaan ada umum benda ni. Sampai tempoh kerajaan tarik balik. Dia jadi benda ni rakyat fikir bahawa belanjawan ni mudah ke tarik balik. Sampai tempoh tak, maksudnya belanjawan 2024. Kerajaan umum bahawa diskaun PTPTN akan ada. 2022, sorry. Belanjawan 2023. First dulu. Kerajaan umum diskaun ni. Lepas tu tengah-tengah 2023, tahun 2023, kerajaan tarik balik. Khalid Nordin tarik balik, akan tak diteruskan. Nak apa bincang dengan Perdana Menteri. Lepas tu Datuk Seri Anwar pun buat umum dekat belanjawan. Akan diteruskan. Dan aku risau belanjawan ni diteruskan sebagai gimmick politik. Itu aku tak suka. Belanjawan ni patut menjadi sokongan yang terus. Sebab dia melibatkan ahli parlimen yang sokong. Betul. Dia tak boleh jadi gimmick politik. Betul. Dia tak boleh you stop, you up balik. Sebab orang dah macam push. So, nasihat aku kepada kerajaan lah. If you straightforward, if you decide to go belanjawan ni, buat sepenuhnya. Tak boleh nak U-turn, nak buat balik. Dah you dah bentangkan, ahli parlimen dah lulus, takkan you nak tarik balik. Betul. Itu nasihat ringkas aku. So, babe. Jangan buat kerja separuh-separuh dah. Ya, itu aku straightforward. Kesian rakyat. Okay. Babe, apa last word kau tentang BTPTN? Kita tak nak ambil masa lama. Sebab aku dah macam format interview dah ambil. tak ada orang tengah suka tembak-tembak orang. So, jadi interview lah aku. Kau nak apply kerja apa? Okay. Last word, babe, tentang PTPTN yang kau rasa. Aku rasa PTPTN ni dia perlu, betul, dia kena dibayar macam mana sekalipun. Sebab kalau kau tak bayar, aku faham kerajaan nak bantu orang. Sebab pendidikan ni adalah salah satu tempat untuk orang tu keluar daripada satu kepompong kemiskinan. Jangan tipu, kalau kita tak ada pendidikan, kita tak boleh keluar daripada kemiskinan. Betul. Sebab kalau kat TikTok je yang duk cakap apa SPM boleh dapat berpuluh-puluh juta, tapi mindset masih tidak sama. So bila kerajaan dah bagi satu peluang untuk kau ambil pinjaman ataupun daripada PTPTN ni sendiri, satu yang inisiatif yang besar ni, sebenarnya nak tak nak kau kena bayar, kau kena bantu. Sebab kerajaan dah bantu kau untuk kau naikkan mindset kau dan naikkan uplift kau punya kelas. Working class apa panggil? Working class ke ataupun living class ke kan. Kau kerajaan dah tolong, sekarang ni kau kena bayar balik nak tak nak. Tak kisahlah sebab kerajaan pun dah bantu daripada segi diskaun. Takkanlah susah sangat nak bayar. Betul. Okay guys, kita dah di penghujung.
So last word pada kami mohon kepada pengeluar pula, pendengar-pendengar di luar sana, penonton-penonton di luar sana yang hampir berbilion penonton di luar sana yang tengok podcast ni. So kalau boleh, anda boleh tanya soalan dan setiap minggu kami akan keluarkan soalan dekat IG kami, Yohana TV. So dekat IG tu kami akan keluarkan soalan dan anda boleh request apa topik seterusnya untuk dibincangkan. Dan anda juga boleh request jika anda ingin podcast Yohana TV ni ada di universiti anda, ada di kampung halaman anda, atau ada di mana anda. Kita tak ada. Kita fleksibel untuk pergi. Kita sangat fleksibel. Betul, kita boleh sibuk. Kita boleh lepak kedai mamak saja dan ambil kamera satu lepak pun boleh. Tak ada masalah. So saya mohon dan boleh email tu kepada email kami yang ada kat bawah ni, Yohana TV. Dan jumpa lagi anda di minggu akan datang. Okay. Bye-bye.